Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita masih lagi perbincangan kita bertumpu kepada wara' dan kita nak sambung kepada ad-darajah al-thaniyah, peringkat kedua daripada wara'. Kata Syekh Al-Harawi rahimahullah, ad-darajatu tsaniyah hifdzul hududi 'indama la ba'sa bih ibqa'an 'ala as-siyanati wat-taqwa was-su'udan 'ala ad-dana'ah wa takhallusan 'an iqtihamil hudud. Peringkat yang kedua, dia ada tiga sifat juga, iaitu menjaga perbatasan daripada apa yang tidak mengapa dengannya, menjaga perbatasan diri daripada terjebak dalam perkara yang pada zatnya benda tu tidaklah dilarang, tidaklah bercanggah dengan syarak. Tetapi kita melindungi diri kita, kita menjauhinya dengan tujuan apa? Ibqa'an 'ala as-siyanati wat taqwa. Kerana nak menjaga pemeliharaan diri dan takwa. Wa su'udan 'ala ad-dana'ah, dan mengangkat diri daripada segala sifat-sifat yang bersifat bawahan, bersifat sempelan, ya. Wa takhallusan 'an iqtihamil hudud, dan melepaskan diri daripada mungkin tersilap langkah yang menyebabkan kita menceroboh ke dalam sempadan yang dilarang. Jadi kalau kata wara', peringkat yang pertama adalah peringkat zuhud, iaitulah dia kata tawaqin. Yang pertama ialah tajannubul qaba'ih, menjauhi yang buruk-buruk, yang tak elok. Maka peringkat yang kedua bukan sahaja menjauhi yang buruk, tetapi adalah hifzul hududi indama la ba'sa bih, menjaga batasan, jangan berlebih-lebihan dalam perkara yang dari sudut asalnya tidaklah jelek, tidaklah mengapa, harus, ya. Tetapi mungkin kalau kita berlebih-lebihan dalam perkara tersebut akan membawa kepada perbuatan itu dilihat kurang manis, kurang sopan, ya, di sisi Allah Ta'ala. Mungkin perbuatan itu, jadi kalau sering dilakukan, mungkin membawa kepada mencerobohi sempadan yang diharuskan, bawa kepada perkara yang dilarang. Syekh Ibn Qayyim kata, inna man yaqulu inna man sa'ida an ad-darajati al-ula ila hadhihi ad-darajati min al-wara'i yatruku kathiran mimma la ba'sa bih min al-mubah. Dikatakan orang yang naik kepada peringkat kedua daripada wara' ini, dia akan meninggalkan yatruku kathiran mimma la ba'sa bihi minal mubah. Banyak benda-benda harus dia akan tinggal. Dia bukan sekadar meninggalkan perkara yang kita kata tadi, mencemarkan perkara yang memang jelek, memang tak boleh dibuat, benda yang makruh, benda yang haram, tapi juga dia meninggalkan perkara yang mubah. Apa tujuannya? Ibqa'an 'ala siyanatihi, pasal nak menjaga, nak mengekalkan siyanah, penjagaan diri, perlindungan diri. Wa khaufan 'alaiha an yatakaddara saffuha, supaya tidak keruh iman dan takwa itu, tidak keruh. Wa yatfa'a nuruha, dan terpadam cahayanya. Fa inna kathiran minal mubah, kerana banyak benda-benda yang diharuskan itu yukaddiru safwa siyanah, boleh mengeruhkan
kejernihan penjagaan diri, wa yuzhibu bahajataha, dan menghilangkan sinarannya yang cerah, wa yutfi'u nuraha, dan memadamkan cahayanya, wa yakhliqu husnuha wa bahajatuha, dan akan lusuh kecantikannya dan keseriannya. Ya. Jadi kebanyakan perkara-perkara harus, kadang-kadang benda itu diharuskan oleh Allah Ta'ala kerana dia sukar untuk ditinggalkan oleh jiwa manusia yang biasa, yang belum dididik, yang belum riadah. Tetapi kita, kalau kita nak mengangkat derajat kita supaya lebih dekat dengan Allah, so that we can go closer to Allah Subhanahu wa Ta'ala, and we can elevate ourselves higher and much closer to God Subhanahu wa Ta'ala. So kita ada perkara-perkara yang kita kena to double the effort. Of course, ya. Kita kena menggandakan usaha. Ya. Tidur masalahnya. Katalah satu orang lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang bagi salam apa semua, baca zikir apa sikit, tidur. Betul? Bangkit, tidur sekejap, betul kerja. On the way pergi kerja tu tak buat apa. Dia tengok jalan, tak fikir apa, fikir nak masuk kerja saja. Ya? Kita kata benda tu harus. Benda tu harus. Kan? Tapi dibandingkan orang yang buat benda macam itu, kalau dia isi masa kosong yang tadi dengan zikrullah, daripada dia tidur, dia baca Quran, ya, so tentulah itu lebih baik. Macam kita bagi contoh sebelum ni lah kan, ya, ada duit lebih, ya, mungkin kita nak tukar perabot baru, nak beli kenderaan baru, yang kereta kita baru habis bayar, ya, duit elok lagi baru habis bayar, kereta pun servis elok, kita servis elok, jaga elok, tiba-tiba keluar kereta baru, kita pun teringin berkenan, dan kita ada kemampuan, ya, boleh tak saya nak tukar kereta Ustaz? Ya, kita kata dari segi hukum harus. Tetapi kalau you gunakan kereta yang sedia ada, tidak berhutang, tidak mengambil hutang yang baru, dan duit itu you guna untuk sedekah, untuk wakaf, untuk beli makanan kepada anak isteri, ya, itulah. Itu lebih baik. Ya. Ya, dia mendapatkan pahala. Ya, berbanding kita buat benda yang harus. You see? Kata Ibn Qayyim lagi, وقال لي يوما شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في شيء من المباح هذا ينافي المراتب العالية وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة أو نحو هذا من الكلام. Qayyim cerita Tok Guru dia, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, pernah satu hari kata dekat dia tentang satu perkara yang perkara tu haruslah. Tapi Ibn Taimiyah kata dekat dia, benda ni kalau kita buat, menafikan kedudukan yang tinggi, martabat yang tinggi di sisi Allah, walaupun dia bukan syarat untuk selamat daripada azab Allah, tetapi dia adalah satu syarat kalau kita nak duduk syurga lebih tinggi. Ada benda kita kata dia bukan syarat untuk kalau you nak save yourself, you nak to attain salvation, just simple salvation, you just nak selamat, daripada
neraka. Ya. Dia nak selamat daripada neraka. Ya, ada caranya begitu simple. Tetapi kalau you nak masuk syurga yang tinggi, bukan sekadar selamat daripada neraka, you nak melintas sirat kalbarq, seperti kilat yang menyambar. Ya, kerana sirat itu ada banyak. Ada orang dia jalan lambat, slow slow slow, selamat selamat, tapi calak balak habis badannya kena cangkuk. Ya, ya. Dan ada orang seperti kuda yang kencang berlari, ya, okey, sampai laju juga, tapi tentulah hak yang melintas kalbarq, ya, seperti kilat yang menyambar itu lebih lebih cepat lah. Jadi kita ada benda yang kita kata syarat asasi, dan kita ada syarat untuk mencapai keutamaan. Kita periksa, ya, kita ada lulus dan cemerlang. Kita ada A plus, A minus, B plus, B minus. Ya. Lepas tu kita ada C, kita ada D, ya, kita ada E, sampailah kita ada gagal. Dapat E pun lulus. Dapat D pun lulus. Ya. Jadi ada orang dalam ibadat dia hanya buat sekadar lulus. Tapi lulus itu, kalau you lulus E, tentulah banyak pangkah yang you dapat dalam pentah jawapan. Ya. Dia dapat A minus, tentulah A, tapi still ada tanda pangkah. Ya. Dapat A sahaja dibanding dengan A plus. Okay. Jadi kalau di dunia ni kita berebut nak dapat A plus, dalam peperiksaan dunia, ya, kenapa tidak berebut untuk dapat A plus dalam peperiksaan yang sebenar, yang realiti, yang hakikat, yang kalau itu gagal, gagal segagal-gagalnya, kalau lulus selulus-lulusnya, kalau cemerlang, itulah cemerlang yang hakiki. Ya. So dia kata fal'arif yatruku kathiran min al-mubahi ibqa'an ala siyanatih. Orang yang arif, yang acknowledge God, yang kenal God, yang kenal Tuhan. Karena al-ma'rifah ialah al-ilm al-maqrun bil mahabbah, karena dia adalah i'tiraf, pengakuan. Ya. Fal-arif orang yang arif, yang bijaksana, yang kenal Tuhan, yang mengiktiraf dan cinta akan Tuhan, yatruku kathiran min al-mubahi ibqa'an ala siyanatih, wala siyama idza kana dhalika al-mubahu barzakhan baina al-halal wal haram. Akan meninggalkan banyak perkara mubah kerana nak mengekalkan penjagaan dirinya daripada terjebak dalam perkara yang Tuhan larang. Terutama sekali jikalau perkara mubah itu adalah barzakh, adalah red line, sempadan yang tipis di antara halal dan haram. Fa inna bainaha barzakha. Karena kita tahu, nak macam Nabi sebut, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya, seperti telah jelaskan. Fatarakahu فتركه لصاحب هذه الدرجة كالمتعين الذي لا بد منه لمنافاته لدرجته. Jadi orang yang sampai ke peringkat yang kedua ini, peringkat warak yang kedua ini, orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah, orang yang arif billah, dah menjadi satu kemestian untuk dia tinggal. Ya, sebab tu ada pepatah orang sufi kata hasanatul apa dia kata hasanat apa perkataan dia, terlupa dah. Tapi maksud dia lebih kurang, benda hak baik di sisi orang biasa adalah buruk di sisi orang yang wali-waliullah, yang hampir-hampir dan dekat dengan Allah. Ya.
Kerana perkara ini menafikan derajatnya. Ya, menafikan derajatnya. Macam kita katalah, kalau satu orang kaya, ada kemampuan yang lebih, Tuhan bagi kat dia kelapangan dan keluasan rezeki. Ya. Boleh tak kita kata dia nak pakai kereta kancil, hak buruk, second hand? Ha? Duduk rumah pun, rumah hak kampung, papan kayu, dalam pondok, nak reban. Ya? Tapi dia ada kemampuan, dia boleh hidup selesa. Kita kata ya hukumnya, asalnya harus saja. Kalau dia nak duduk, nak pacak khemah lautan pun, tak ada masalah. As long as dia bagi nafkah anak bini dia cukup dan sebagainya. Maksudnya dia bagi keperluan yang asas lah. Tapi kalau dia bagi keselesaan kepada diri dia dan kepada anak isterinya, itu lebih baik. Ya? Kita kata. Karena kalau itu di dunia, Tuhan dah letakkan derajat manusia di dunia, di akhirat pun sama juga. Ya? Orang yang sepatutnya dia ini adalah orang yang dah mendekatkan diri kepada Tuhan, tak sesuai untuk dia buat perkara-perkara tertentu yang dia lihat kalau dibuat oleh orang awam, perkara-perkara biasa. Kan? Jadi itu benda yang kita kena faham konsepnya di sini. والفرق بين صاحب الدرجة الأولى وصاحب هذه أن ذاك يسعى في تحصيل الصيانة وهذا يسعى في حفظ صفها أن يتكدر ونورها أن يطفأ ويذهب وهو معنى قوله إبقاء على الصيانة. Beza derajat ini dengan derajat yang pertama ialah, masa derajat yang pertama, warak yang pertama, menjauhi tajannubul qabaih, itu ialah nak mendapatkan warak. Yang peringkat kedua ini, orang ni sudah ada warak, jadi dia nak menjaga warak. Dia sudah ada warak, dia sudah boleh meninggalkan dosa, dia sudah boleh meninggalkan benda-benda yang makruh, dia sudah terdidik diri dia dengan ibadat-ibadat sunat, bukan sahaja yang wajib. Jadi orang peringkat kedua ni, dia nak kekalkan sustainability dia punya istiqamah atas ibadat yang dia dah boleh buat. Kalau orang yang pertama tadi, dia baru nak start, ya, baru start nak belajar puasa sunat, baru nak start nak belajar tutup aurat, ya, baru nak tinggal maksiat. Tajannub al-qabaih, itu yang pertama. Sekarang dia sudah tajannab al-qabaih, dia sudah meninggalkan, dia sudah istiqamah buat benda-benda ibadat. So dalam rangka dia nak pastikan istiqamah dan ni boleh berterusan, dia kena sacrifice, kena korbankan seberapa banyak lagi benda-benda harus pula. Nak memastikan supaya dia tak turun balik, tak pergi kepada derajat yang pertama mungkin. Kan? Jadi yang pertama tu ibaratnya dia belum di atas landasan, dia cuba nak naik landasan. Sekarang dia sudah ada di atas landasan, dia sudah dapat track itu. So how can he manage to sustain? Yeah? How can he be steadfast on the track? So itu adalah derajat yang kita bincang, derajat yang kedua ini. Itu maksud ibqa'an 'ala as-siyanah. Wa amma as-su'ud 'ala ad-dana'ah, adapun meningkatkan diri daripada perkara-perkara bawahan, fa huwa ar-raf'u 'an turuqatiha wa af'aliha, iaitulah mengangkat diri daripada sebarang jalan-jalan dan perbuatan yang boleh membawa kepada perkara-perkara yang keji ataupun perkara yang
dilihat kurang elok di pandangan Allah Subhanahu wa taala, pada pandangan mata Allah taala. وأما التخلص وأما التخلص عن اقتحام الحدود فالحدود هي النهايات وهي مقاطع الحلال والحرام فحيث ينقطع وينتهي فذلك حده فمن اقتحمه وقع في المعصية. Dan dia nak jauhi sempadan. Dan macam yang Nabi kata itulah, kerra'i yar'i hawla al-hima yushiku an yarta'a fi. Dia tak nak pergi dekat sempadan, tanah yang dilarang oleh Tuhan, kawasan larangan Tuhan. Ala inna maharimallahi, ala inna himallahi maharimuh. Kawasan larangan Allah itu ialah apa yang dia haramkan. Dan kawasan yang dia haramkan itu ada sempadannya, yang bersempadan dengan apa yang dia benarkan. So kita kalau boleh kena abstain. We need to have some distance. We need to distance ourselves. Ya? Supaya jangan sampai kita terpijak sempadan yang mungkin menyebabkan kita terjebak ke dalam perkara yang dilarang. Sebab itu Allah Ta'ala kata, tilka hududullahi fala taqrabuha. Demikianlah had sempadan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala letakkan, maka janganlah kamu menghampirinya. Tuhan tak bagi kita menghampiri, ya, sempadan itu, ya, had sempadan itu. Iaitulah penghujung halal dan permulaan haram. Jadi kita kena jauhi kawasan ini, yang Nabi sebut sebagai mushtabihat, kawasan yang sama-sama. Falwari'u يخلص العبد من قربان هذه وتعدي هذه وهو اقتحام الحدود. Jadi wara' nak jaga kita daripada melangkaui sempadan ini. Inilah ibadat wara' ni, nak menjaga kita supaya jangan kita terjebak ke dalam perkara yang syubhat, yang akhirnya kita masuk kepada perkara yang Tuhan larang. Kemudian pergi kepada peringkat yang ketiga, ad-darajatul tsalitsah. التورع عن كل داعية تدعو إلى شتات الوقت والتعلق بالتفرق وعارض يعارض حال الجمع. Yang ketiga ni yang tertinggi lah, iaitulah wara', menjaga diri kita daripada segala perkara yang menyeru kita, yang membawakan kita membuang masa dengan bergantung, bertakluk dengan pemisahan, dan menyebutkan dan menghalang kita daripada keadaan jamak. Kita dengan Tuhan ni, kita ada halatul farq dengan halatul jamak. Al-farq ialah keadaan di mana kita tak ingat Allah Ta'ala, dalam keadaan kita kurang ingat Allah Ta'ala, ya? Kehadiran ingatan Allah Ta'ala, kita ingat kepada Allah kurang. Adapun halatul jam'i, fokus. Dan macam kita sebut, tasawuf ni semuanya cerita dia, penghujung dia adalah tentang how we can sustain our focus. Macam mana kita nak pastikan kita ni senantiasa fokus ingat Allah Ta'ala, ya? Supaya kita melihat segala perkara, sebelum kita buat apa pun, kita nampak Allah dulu. Tengok apa pun, nampak Allah dulu, ya? Semuanya adalah kerana Allah. Yang ini kita nak jaga diri kita ya daripada segala perkara yang boleh mengurangkan rasa takut kita kepada Allah,
rasa cinta kita, rasa harap kita kepada Allah. Kita nak kalau boleh 24 jam, 24 hours in a day, every minute of it, every second of it, we are always in the state of awareness of God, in the state of full conscious of God. Not just half, not just quarterly focus, not just, no, we want to fully aware, always. This is all about tasawwuf, all about this. How we can sustain our full consciousness. Our full consciousness. Because we said taqwa is the God conscious. Taqwa ialah kita sentiasa sedar. Itulah yang Nabi kata, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Keadaan ihsan. Kita nak pastikan kita sentiasa ingat yang kita ni diawasi oleh Allah Ta'ala. Ya? Rasa itu, the feeling, al-syu'ur. Manusia ni, kata Syekhul Islam, dia ada dua. Al-ilm, kita tahu satu bab. Tetapi kita rasa apa yang kita tahu itu satu bab. So ada benda kita tahu, tapi bila kita tak rasa, kita tak sedar, kita tak conscious of it. Kita ingat kita tak tahu. Sehingga jadi satu kejadian, lepas tu kita tiba-tiba kita boleh buat, kita boleh ingat. Conscious ini. To be conscious. Consciousness. Mindful of God. Ini. Ya. Yang hendak dicapai. Jadi kita menjauhkan diri kita daripada segala perkara yang boleh mengancam kita daripada keadaan ini. Maka kata Syekhul Islam Ibn Qayyim, warak yang khusus itu ialah warak daripada segala keadaan yang menghalang daripada kita melaksanakan perintah Allah dan kekal dengan Allah dalam keadaan faraqan wa jam'an. Bukan sahaja dalam keadaan kita sedang ingat Allah, tapi dalam keadaan kita, manusia ni memanglah bukannya kita 24 jam dekat sembahyang. Tapi dalam keadaan kita pergi buat kerja, kita tengah makan, kita tengah berkurau senda dengan kawan, kita tengah bersema dengan kawan, kita tengah baca berita, kita tengah berehat, kita tengah jogging, kita tengah bersukan, bersenam. Macam mana kita nak pastikan dalam semua keadaan ini, kita sentiasa always be mindful of God. Itu yang penting. Bukan makna tasawuf ni 24 jam duduk di dekat semayang, tak buat apalah, kita duduk zikir aja. No, not like that. Kita disuruh pergi mencari rezeki, berjalan di muka Allah Ta'ala. Jadi kalau manusia itu sentiasa ingat Tuhan dalam semua keadaan dia, jam'an wa farqan, ya, tentulah dia akan abstain daripada segala larangan dan cegahan Allah Ta'ala. Itu sudah pasti. Ya? So itu adalah apa yang disebut tentang wara'. Mudah-mudahan apa disampaikan dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita termasuk dalam golongan yang wara'. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.